يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti mana kita tahu, sekarang ini kita berada dalam bulan yang sangat istimewa, bulan yang sinonim dengan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk pengetahuanlah, sungguhnya bulan Rabiul Awal ini ialah bulan ketiga dalam takwim Islam. Jadi Rabi' itu di situ dikatakan Rabiul Awal. Rabi' bermaksud musim bunga. Jadi kalau kita ingatlah kembali, kita ada Rabiul Awal dan Rabiul Akhir ataupun Rabiul Thani. Jadi maksudnya musim bunga yang pertama dan musim bunga yang akhir ataupun musim bunga yang kedua. Jadi sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Awal, musim bunga yang pertama. InsyaAllah pada bulan Rabiul Awal ini juga yang kita sebutkan tadi, kita akan mengongsikan atau kita akan menyajikan kepada penonton sekalian program-program di Masjid Darul Ma'mur yang bersangkut paut dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa program khas pada bulan Rabiul Awal ini dengan bertemakan Serikanlah Purnama sallallahu alaihi wasallam yang dirindui. InsyaAllah kita akan ada ceramah harian, perkongsian mengenai selawat, perkongsian mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain lagi. Jadi penonton sekalian bolehlah nonton kesemua ini di Facebook Masjid Darul Ma'mur. InsyaAllah. InsyaAllah pada hari ini ialah giliran saya dan juga Ustaz Muhammad Hanafi yang sebentar lagi akan menjadi gilirannya. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan tajuk yang diberikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagai purnama yang sempurna. Jadi seringkali kita lihat ataupun kita terdengar seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikaitkan dengan bulan purnama. Jadi saya akan bacakan satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Zuhair an Abi Ishaq qala su'ila al-Barra akana wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf? Qala la, bal mithla al-qamar. Daripada Abi Ishaq, Barra ditanya, apakah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti pedang? Lalu dia menjawab, tidak, tetapi wajah baginda itu seperti bulan. Jadi kita lihatlah di sini bahawasanya dia disebutkan di sini adalah wajahnya. Dan di sini kita boleh lihatlah bahawasanya bulan itu, wajah dan bulan itu, mungkin ada yang tertanya-tanyalah apakah maksudnya, apakah link dia lah, apakah persamaan antara bulan dan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ada terkarang di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada banyak yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali dikaitkan dengan bulan purnama. Jadi apakah yang dimaksudkan di sini ialah keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkanlah kalau bukan malam ni lah, kalau lagi 15 hari atau 15 malam akan datang, nanti kita akan lihat bahawasanya ada bulan purnama, bulan yang penuh. Kalau kita lihat, pasti kita akan kadang kita terpegun, kan? Kita akan rasa subhanallah,
bulan yang penuh. Kalau kita boleh lihat bulan yang penuh itu selalunya lah bulannya amat cantik kan. Ada kadang bulannya besar, kalau kita lihat di atas tu di situlah. Bahawasanya kita terkait di sini bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita lihat wajah Rasulullah, kita confirm plus chop lah, kita akan rasa terpegun. Begitu juga dengan kalau kita lihat bulan purnama yang penuh. Jadi orang yang boleh stres tu orang yang ada masalah dalam kehidupan mereka itu, mungkin pada zaman itu, apabila mereka melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastinya terasa tenang. Ini belum lagi kata-kata Rasulullah. Kalau dapat dengar kata-kata Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastinya lagilah kita terpegun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengetahuan ini haruslah kita dapat menambahkan perasaan cinta, perasaan kasih dan perasaan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila perasaan itu wujud, apabila perasaan itu subur dan mekar dalam jiwa kita, jiwa umat Islam, semangat pastinya akan berputik dan insya-Allah akan bertambahlah semangat kita untuk mengamalkan serta mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan tadilah wajah baginda itu kita akan rasa tenang. Kita pun nak jadi sebegitulah. Maksudnya kalau kita tak dapat kesemua apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, kemungkinan kita pun nak juga kalau orang lihat wajah kita, kita rasa tenang. Bukanlah sekarang kalau kita jumpa kawan kita ke macam alamak ini muka banyak temberang lah kadang orang kata kan. Itu tak naklah kita jadi seperti itu. Kita nak orang lihat wajah kita, orang pun rasa tenang. Macam kita lihat wajah alim ulama, kita pun rasa tenang sahaja. Sebab apa? Sebab mereka, kita tahu mereka pun melakukan amal soleh yang banyak. InsyaAllah semoga kita dapat tempias-tempias sikit daripada perkara-perkara itulah insyaAllah. InsyaAllah saya akan kongsikan dari ayat Quran daripada surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini bahawasanya Rasulullah itu adalah contoh akhlak yang terbaik, suri tauladan yang baik. Tapi kadang-kadang lah kemungkinan kita boleh lihat pada waktu ini, pada zaman ini tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk perbuatan diri kita sekarang ini. Kemungkinan sekarang ini dalam kekeluargaan kita ada kekurangan pada diri ini. Sekaligus kita ingin menjadikan mukmin ini tinggi budi pekertinya, sahsiahnya dan kepribadiannya lah. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat daripada Imam Baihaqi. Jadi kita lihatlah di sini bahawasanya kepentingan akhlak itu amat penting dalam risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mungkin bukan dalam segi ibadah saja, bukan dari segi yang selainnya lah. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga amatlah penting di sini untuk kita membangunkan masyarakat menerusi pembinaan karakter hidup kita lah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan tauladan yang baiklah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak yang baik menunjukkan iman yang teguh, manakala akhlak yang buruk cerminan kepada keimanan yang lusuh. Sebegitu, sememangnya begitulah kan. Kalau kita lihat orang itu akhlak yang baik, insya-Allah pastinya hidupnya, pastinya amalannya juga kita boleh rasalah bahawasanya orang itu adalah orang yang baik. Kalau orang itu akhlaknya tidak begitu baik atau tidak begitu cantik, kadang-kadang orang pun tidak mahu dekat dengan orang tersebut. Maksudnya perkara itu berlaku ataupun menjadi pada dua hala yang berbeza. Jadi kita janganlah menjadikan, kadang-kadang ada ada sekelompok lah mungkin katakan itu zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah bolehlah jadi baik, yang maksudnya boleh buat jadi baik lah sebab ada Rasulullah kan. Kita sekarang ini mungkin kita kata hidup zaman yang berbeza. Itu sebablah kita tidak boleh jadi baik seperti Rasulullah SAW. Sesungguhnya
alasan ini tidak munasabah langsung lah. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, kita ketahui bahawasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini, pada zaman itu ialah zaman jahiliyah. Saya rasa zaman jahiliyah itu lagi teruk lah daripada zaman sekarang ini ya. Zaman yang ada maksiat berleluasa pada waktu tersebut. Apa saja orang yang lakukan kezaliman atas wanita, kezaliman atas harta benda segalanya berlaku pada ketika itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cekal pada diri Rasulullah. Sebelum itu belum ada agama Islam bukan? Jadi Rasulullah itu sehingga kan Rasulullah tidak terjebak pada maksiat-maksiat ini, tidak melakukan maksiat, tidak minum arak dan sebagainya, sehingga kan Rasulullah SAW itu melakukan perkara yang baik, sehingga kan Rasulullah diberikan nama ataupun diberi gelaran Al-Amin kan. Semua ini berlaku sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi, seorang Rasul. Jadi itu tak ada alasan lah untuk kita. Sekarang ini Alhamdulillah kita ini telah diberikan nikmat Islam. Kita pun dah lihat banyak perkara baik, perkara buruk telah berlaku. Kita boleh belajar daripada pengalaman cerita-cerita kisah-kisah zaman Nabi ataupun kisah-kisah ulama, alim ulama kita, kisah-kisah yang terjadi pada diri kita sendiri pun. Jadi perkara-perkara yang kita ketahui ini daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cuba serapkan dalam diri kita untuk membangunkan diri kita untuk melakukan amal ibadah ataupun untuk menunjukkanlah karakter akhlak kita yang terbaiklah di sini. Jadi kita kena ingatlah bahawasanya baginda itu tidak melakukan sebarang perbuatan keji pun, walaupun hidup di zaman yang kemungkinan pada zaman itu kita lihat kanan kiri di mana-mana banyak maksiat yang berleluasa pada waktu tersebut. Subhanallah. Jadi kita ini tiada alasan lah untuk kita katakan, oh kita bukan hidup zaman Nabi. Bolehlah zaman Nabi tu mungkin orang boleh jadi baik. Tidak. Rasul sendiri itu hidup pada zaman yang tak mungkin kuranglah orang yang baik di situ. Jadi Rasul sendiri yang menunjukkan akhlak yang baik. Jadi kita insya-Allah kita hendaklah ikut akhlak-akhlak yang terpuji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap jiwa yang benar-benar mengenali pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan timbul rasa cinta pada baginda sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita mendorong akhlak kita untuk menzahirkan akhlak yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi menjadi tanggungjawab muslimlah untuk kita sentiasa memperbaharui pengetahuan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah mungkin kita dah belajar tentang Rasulullah pada zaman dahulu, masa kita muda-muda, kita dah tahu Rasulullah, lepas tu kita tak belajar lagi. Tak, kita nak kena memperbaharui lagi. Sebab mengenai Rasulullah ini saya rasa tak akan habislah, tak akan putus ilmu yang kita boleh pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena memperbanyakkan diri kita. Mungkin sebagai permulaan lah kita baca Syama'il Muhammadiyah, mungkin kita boleh pelajari dari situ. Kita belajar mengenai kesempurnaan dan keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi menerusi ilmu yang telah kita baca, telah kita mengetahui ilmu-ilmu ini, insya-Allah rasa cinta itu akan tertimbul dan kita tambahkanlah dengan amalan-amalan yang kita telah pelajari. Insya-Allah diri kita ini kita akan rasa kita nak jadikan diri kita ini dalam martabat yang tinggilah, walaupun bukan kita kata martabat kita tinggi, tidak, kita yang ingin menambahkan lagi ilmu-ilmu kita untuk tidak lain tidak bukan untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita dapatkan perkara tersebut. Jadi dalam hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga ditanya mengenai akhlak Rasulullah SAW, kita pun dah ketahui jawapannya. Beliau menjawab, akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Justru katanya, ia menggambarkan kesempurnaan akhlak yang termaktub dalam Al-Quran, sekaligus kita menuntut agar umat Islam ini perlu benar-benar mendalami kitab suci untuk menghayati dan mendalami akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini belajar mengenai Rasulullah, kita belajar kesempurnaan, kita pun dah ketahui bahawa Rasulullah itu buat purnama dan sebagainya.
ia bukanlah kita puji, lepas tu kita hidup macam biasa. Tidak. Dalam kita memuji itu, dalam kita membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengharap supaya akhlak-akhlak terpuji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tersemat dalam diri kita sendiri. Itu sebablah kita nak belajar cara baginda berjalan, cara baginda makan, cara baginda berdoa, cara baginda beribadah dan sebagainya. InsyaAllah kita ini boleh lihatlah banyak aja hadis daripada Rasulullah SAW yang merujuk kepada perilaku baginda sendiri dalam melaksanakan urusan duniawi lah, boleh kita boleh katakan. Rasulullah SAW sendiri yang telah menunjukkan cara untuk kita hidup lah. Tadi saya dah kita sebutkan lah kan, apa-apa saja perkara yang kita lakukan di dunia ini, Rasulullah SAW telah menunjukkan caranya yang benar. Kita bukanlah kita rasa macam ini perkara mungkin betul, kita fikir sendiri saja, kita tak ikut Rasulullah SAW. Itu sebenarnya sebagai guidance lah orang kata. Jadi apa yang saya dapat kongsikan pada hari ini ialah kita membicarakan tentang ketinggian akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memuji baginda sallallahu alaihi wasallam, kita berharap akhlak tersebut juga akan kita ikutilah akhlak tersebut. InsyaAllah dalam kita mengikuti akhlak, kita ikut perilaku baginda sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah kita berharap kita juga akan dapat tempias daripada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. InsyaAllah di sini sahaja yang saya dapat kongsikan untuk topik kita pada hari ini. Semoga kita dapat melaksanakan apa sahaja kita impikan daripada perkara-perkara yang telah Rasulullah SAW telah lakukan. Jadi kita insya-Allah pada hari-hari akan mendatang ini, asatizah di sini akan mengongsikan kisah mengenai Rasulullah SAW ataupun mengongsikan tentang perilaku Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat bermanfaat daripada perkongsian-perkongsian yang akan dikongsikan nanti, insya-Allah. Semoga kita dapat apa yang kita mintakan dan semoga kita dapat apa yang akhir sekali kita mintakan, iaitu mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. InsyaAllah selepas ini saya akan berikan ruang kepada Ustaz Hanafi untuk mengongsikan tajuk ataupun topik yang beliau akan kongsikan bersama penonton sekalian, insya-Allah. InsyaAllah dalam kesempatan yang lain, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang pada kita untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat terus meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-Nya kepada kita, insya-Allah. Amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita kena rasa syukurlah dan gembira kerana kita sekarang ini berada di bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang telah disebutkan oleh sahabat saya tadi, Ustaz Muhammad Safwan, tentang bulan Rabiul Awal ini. Alhamdulillah kita kena rasa gembira kerana dengan sebab kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita dapat menikmati tentang keindahan agama Islam itu sendiri. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan tajuk hari ini, ia berkaitan dengan Rasulullah umpama bagai purnama yang sempurna. Rasulullah SAW itu ibarat purnama yang sempurna. Kalau kita lihat
bulan itu apabila dia bulan purnama, dia cahayanya itu menerangi alam ini kan, menerangi alam. Jadi itulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu risalahnya berkekalan hingga ke hari kiamat. Risalahnya tetap relevan, tetap berkekalan hingga hari kiamat dan tersebar di mana-mana. Tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena rasa beruntung kerana menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kita dapat mengenal tentang agama yang diajarkan, yang telah tunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua sebagai umatnya. Walaupun kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jauh, kita tak akan jauh ketinggalan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam segi punya tahun, 1400 lebih tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita. Tapi pun begitu, kita dapat beramal dengan agama Islam. Inilah satu nikmat anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Berkenaan perkara ini, saya nak kongsikan pada hari ini tentang dua hadis tentang perkara berkaitan dengan kita punya tajuk. Itu pertama sekali tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih disebutkan dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, setiap umatku akan memasuki syurga kecuali orang yang enggan. Maka bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu?" Semua umat Nabi SAW akan masuk syurga kecuali orang yang tak nak masuk syurga, orang yang enggan. Siapakah orang itu? Nabi SAW beritahu, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk syurga. Dan barang siapa yang menderhakaiku, sesungguhnya faqad aba, sungguhnya dialah orang-orang yang enggan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam hadis ini jelas tentang Nabi SAW bagi satu panduan kepada kita semua. Iaitu panduannya apa? Satu perkara yang pentinglah, iaitu umat Nabi SAW ini, kita semua ni, umat Nabi kita semua ni, inilah akan masuki syurga. Tapi ada juga mereka yang tak nak masuk syurga. Jadi pastinya umat Nabi SAW itu akan memasuki syurga dengan syarat. Apakah syaratnya itu? Iaitu dengan mentaati perintah Allah dan Rasul. Mentaati Rasulullah tu maksudnya ialah juga mentaati Allah dan Rasul. Apa yang Nabi SAW tunjukkan, apa yang Nabi SAW perintahkan, itulah kita laksanakan. Apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi perintahkan, itu ialah juga apa yang Allah suruh dan Allah perintahkan. Dan apa yang Nabi SAW suruh tinggalkan, larang, itulah juga sama perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang dan suruh tinggalkan. Maka apa yang Nabi suruh, Nabi perintahkan, kita buat. Dan apa yang Nabi larang ataupun suruh tinggalkan, kita tinggalkan. Dan itulah makna ketaatan kita kepada Nabi SAW dan juga kepada taatan kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara ini, ketaatan ialah pertama sekali kita melaksanakanlah, contohnya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya dalam rukun-rukun iman kita tu, dalam rukun-rukun iman yang kita pernah belajar dahulu. Kemudian rukun-rukun Islam, rukun Islam tentang berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cara yang betul, cara dengan Nabi SAW. Kemudian melaksanakan syariat agama Allah, antaranya istiqamah dalam menjaga solat. Kemudian bagi mereka yang ada kemampuan, kena keluarkan zakat. Bila tiba bulan Ramadan,
hendaklah berusaha sebaik mungkin untuk menyempurnakan puasa kita sebaik mungkin, berpuasa dan menyempurnakannya sebaik mungkin. Kemudian juga menjaga hak-hak bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bahkan kepada orang lain juga. Antaranya menjaga hak-hak ibu bapa, mentaati perintah ibu bapa selagi mana tidak melanggar syariat. Kemudian yang isteri pula mentaati kepada suaminya, suami melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Dan itulah antara dua perkara yang penting, iaitu mentaati perintah Allah dan juga menjaga hak sesama kita manusia. Itu antaranya. Jadi bila mana seorang itu melaksanakan demikian, maka insya-Allah, insya-Allah ada janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat memasuki syurga insya-Allah. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga ulama mengatakan bahawasanya perkara ini juga sebenarnya disebutkan oleh dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasyr, iaitu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul membawa kamu tentang perkara syariat, hendaklah kamu mengambilnya, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa sahaja yang Nabi melarang kamu, maka hendaklah kamu tinggalkan. Dalam kita melaksanakan perintah Allah dan dalam kita meninggalkan segala perintah Allah dan Rasul, maka di situ ada kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang berkaitan perkara ini, Nabi SAW telah tunjukkan kepada kita, kepada umatnya, tentang kepentingan perkara ini, iaitu dengan melaksanakan agama dan kehidupan lah, saya punya mudah cakap tentang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu melaksanakan agama dalam kehidupan dia. Jadi Nabi SAW itu telah berusaha sungguh-sungguh dalam kehidupan baginda untuk bagaimana menyampaikan risalah ini kepada umat Islam, kepada orang lain. Sehingga Nabi SAW walaupun bersusah payah dengan penuh cabaran, tetap Nabi SAW sampaikan. Kenapa? Nabi nampak apa yang akan berlaku bila mana seorang manusia itu tidak jadikan agama sebagai maksud hidupnya. Dalam sebuah hadis yang kedua saya nak kongsikan, dalam sebuah hadis Nabi SAW ada beritahu bahawasanya innama masali wa masalu ummati kamasali rajulin istawqada nara faja'alatid dawabu wal farashu yaqa'na fihi fa ana akhidun bihujazikum wa antum taqahhamuna fihi. Apa maksudnya? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan diriku dengan umatku adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Ketika itu binatang dan kelkatu berjatuhan ke dalamnya. Maka aku mencegah kalian daripada terjatuh dalam unggunan api tersebut, tetapi kalian tetap melemparkan diri ke dalam unggunan api tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini perumpamaan yang Nabi SAW tunjukkan ialah apa? Nabi SAW itu bahawasanya Nabi SAW itu diutus untuk memberitahu manusia akan adanya ancaman azab api neraka bila mana mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari perintahnya. Itu pertama sekali. Dan Rasulullah SAW itu sangat berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan manusia dari menjadi ataupun daripada terhumban dalam neraka. Wa'iyyazubillah. Baginda SAW menyampaikan Islam sebagai kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia menjelaskan bahawasanya apa? Hadis ini membawa maksud bahawa Rasulullah SAW itu menggambarkan perbuatan orang yang ingkar itu, yang bergelumang dengan maksiat dan mengikut hawa nafsu, sebenarnya melemparkan diri ke dalam neraka tanpa dia sedari.
seperti kekatu yang mana terbang ke arah cahaya ataupun ke arah unggulan api, kerana mengikut keinginan dan tidak dapat membezakan sama ada ianya bahaya itu ataupun tidak. Sedangkan Nabi SAW itu berusaha menghalang mereka dari terjatuh di dalam unggulan api tersebut. Jadi janganlah kita jadikan diri kita sebagai perumpamaan itu, iaitu kekatu yang mana dari segi zahir nampak kebaikan, tapi ada bahayanya di sana. Maka tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW berusaha yang sungguh-sungguh sampai hari ini kesan dakwah Nabi SAW tentang kesan daripada risalah yang Nabi SAW sampaikan kepada umatnya, sampai hari ini kita dapat menikmati tersebut. Maka hendaklah kita berasa gembira. Gembira pertama menjadi umat Nabi SAW adalah kita, dan juga hendaklah kita gembira tentang nikmat Islam dalam kehidupan kita, dan kita usahalah untuk mengamalkan sungguh-sungguh perkara ini supaya apa? Kita nanti insya-Allah apabila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suka dengan amal perbuatan kita. Allah suka dengan usaha kita untuk mengamalkan amal dalam kehidupan, dan dengan itu kita dapat masuk syurga insya-Allah bersama-sama dengan Nabi SAW. Semoga dari perkongsian ini dapat sama-sama kita manfaatkan muhasabah diri dan amalkan dalam kehidupan kita. Itu jagalah agama Islam ini sebaik mungkin, amal dalam kehidupan kita, belajar lagi dan lagi tentang apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Moga kehidupan kita diberkati di dunia dan akhirat insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا